Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Amirah Hazwani binti Anwar selaku pensyarah pentadbiran undang-undang. Seterusnya kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang berusaha untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Begitu juga kepada sahabat-sahabat sekelas. Terima kasih juga kepada penonton-penonton yang sedia mendengarkan perbahasan tajuk kami pada video ini. Sebelum itu ingin saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Ramzana binti Ibrahim, nombor kad metrik I1810279. Tajuk perbahasan maupun pembentangan kami pada video ini adalah Mahkamah Syariah Negeri-Negeri. Okey, ingin saya mendefinisikan maksud mahkamah syariah. Mahkamah adalah suatu tempat di mana seorang individu dapat mencapai keadilan berlandaskan undang-undang yang telah digariskan. Manakala syariah pula adalah suatu hukum hakam yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang beragama Islam. Oleh yang demikian, Mahkamah Syariah merupakan suatu institusi yang memberikan keadilan terhadap hak-hak individu berlandaskan hukum hakam maupun undang-undang yang telah digariskan oleh Islam. Baik. Tajuk kami iaitu Mahkamah Syariah Negeri-Negeri. Mahkamah Syariah Negeri-Negeri pula ialah satu badan yang berada di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam pada setiap negeri-negeri. Ianya ditubuhkan di setiap daerah-daerah negeri bagi menjalankan pentadbiran agama Islam dengan lebih teratur dan lebih berkesan. Mahkamah Syariah Negeri-Negeri juga bertanggungjawab dalam membicarakan dan menjatuhkan hukuman kepada orang Islam yang telah melakukan jenayah sivil maupun jenayah agama. Selain itu, Mahkamah Syariah Negeri-Negeri juga bertanggungjawab dalam menjalankan peraturan dan peruntukan undang-undang pentadbiran agama Islam bagi setiap negeri-negeri yang berada di Malaysia. Bagi perbahasan seterusnya akan dibentangkan oleh sahabat saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maizatul Ashmin binti Adnan, I181027113. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai latar belakang JKSM ataupun Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. JKSM ini ditubuhkan pada 1 Mac 1998. Jabatan ini ditubuhkan dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Paduka Dr. Abdul Hamid bin Osman selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 15 Disember 1998. JKSM ini merupakan penyelaras kepada usaha-usaha penyelarasan dan penyeragaman pengurusan serta pentadbiran Mahkamah Syariah semua negeri di beberapa lokasi. Pada lokasi yang pertama, JKSM berpindah di bangunan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Pada lokasi yang kedua, ia bertempat di Perpustakaan Awam Bahagian Khalid Edward Islam di Jabatan Perdana Menteri. Lokasi yang ketiga, pada tahun Jun 1999, JKSM berpindah ke Rumah Persekutuan Kuala Lumpur. Pada tahun Jun 2001, JKSM berpindah ke Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Dan pada 2 Februari 2017, JKSM beroperasi penuh di Kompleks Islam Putrajaya, Prezin 3 Putrajaya, dan ia adalah lokasi yang terkini. Sedikit maklumat tambahan daripada saya. Ada beberapa senarai ketua pengarah ataupun ketua hakim syar'i. Pada 1998 sehingga 2010, ia diketuai oleh Tan Sri Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman. Pada tahun 2010 hingga 2017, ia diketuai oleh Tan Sri Datuk Setia Dr. Ibrahim Lembut. Pada tahun 2017 sehingga 17 Mac 2019, ia diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Ibrahim. Dan pada 1 April 2019 sehingga sekarang, Ketua Hakim Syari' ialah Yang Amat Berhormat Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar.
Seterusnya, saya akan membentangkan tentang ahli-ahli individu atau institusi Mahkamah Syariah. Yang pertama, Ketua Pengarah atau Ketua Hakim Syar'i. Yang kedua, Pegawai Perhubungan Awam. Yang ketiga, Pegawai Penyelidik. Keempat, Pakar Rujuk. Kelima, Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Keenam, Ketua Hakim Syar'i Negeri atau Wilayah Persekutuan. Ketujuh, Ketua Pendaftar. Kelapan, Pengarah Kanan Pengurusan. Kesembilan, Pengarah Kanan Kehakiman. Kesepuluh, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia. Kesebelas, Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kedua-belas, Pengarah Bahagian Pusat Sumber Maklumat dan Penerbitan. Ke-13, Pengarah Bahagian Latihan. Ke-14, Pengarah Bahagian Pendaftaran Keurusetiaan dan Rekod. Ke-15, Pengarah Bahagian Sokongan Keluarga. Ke-16, Pengarah Bahagian Dasar dan Penyelidikan. Itu saja. Saya Masyita binti Sabur I191030603. Saya akan membentangkan tentang fungsi-fungsi Mahkamah Syariah dan peranan di Mahkamah Syariah. Saya akan membentangkan tentang fungsi-fungsi Mahkamah Syariah sekaligus peranan-peranan Mahkamah Syariah. Fungsi Mahkamah Syariah yang pertama adalah mengendalikan kes-kes Mahkamah Rayuan Syariah di Malaysia. Yang kedua adalah menggubal dasar dan strategi untuk mempertingkatkan prestasi Mahkamah Syariah negeri-negeri. Yang ketiga adalah menyelaraskan prosedur kehakiman untuk diterima pakai di negeri-negeri. Yang keempat, mengawal dan menilai program dan aktiviti-aktiviti Mahkamah Syariah negeri-negeri yang menerima pakai skim perkhidmatan gunasama pegawai syariah persekutuan. Yang kelima, membina dan menyelaraskan kaedah-kaedah dan arahan amalan serta peraturan kepada semua pegawai syariah di JKSM, negeri-negeri dan lain-lain agensi berkaitan. Yang keenam adalah membangun, menyelaras dan mentadbir penggunaan sistem maklumat elektronik di JKSM, negeri-negeri dan agensi berkaitan. Yang ketujuh adalah menguruskan pembangunan dan keperluan modal insan di JKSM, negeri-negeri dan agensi berkaitan. Yang ke-8 adalah membangun pusat sumber maklumat dan penerbitan berkaitan sistem perundangan dan kehakiman syariah bagi menyediakan bahan-bahan rujukan. Yang ke-9 adalah melaksanakan penyelidikan berkaitan sistem perundangan dan kehakiman syariah sesuai dengan perkembangan semasa. Yang ke-10 adalah mengawal selia perintah nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Manakala yang ke-11 adalah menyalurkan pendahuluan nafkah kepada pelanggan yang layak sementara tindakan penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah diselesaikan di Mahkamah Syariah. Dan yang terakhir adalah menyediakan perkhidmatan BSK Transit kepada pelanggan Mahkamah Syariah di wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Seterusnya, saya akan menerangkan peranan individu institusi berdasarkan struktur organisasi Mahkamah Syariah. Yang pertama adalah Mahkamah Rendah Syariah. Mahkamah Rendah Syariah hanya membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh individu di bawah enakmen pentadbiran agama Islam atau undang-undang bertulis yang diberi kuasa memenjarakan hingga setahun atau mengenakan denda tidak melebihi Rm2.000. Seterusnya, Mahkamah Rendah Syariah jika mendengar dan memutuskan tindakan dan persidangan kes berkaitan dengan harta yang melibatkan semua pihak sebagai orang yang beragama Islam dan tuntutan tersebut tidaklah melebihi Rm100.000. Seterusnya, Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa jenayah dan sivil. Ianya juga membicarakan kesalahan seseorang yang dibawa melalui enakmen pentadbiran agama Islam atau undang-undang bertulis yang lain serta dikenakan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda melebihi Rm2.000 hingga Rm5.000. Seterusnya mempunyai bidang kuasa rayuan terhadap kes-kes dari Mahkamah Rendah Syariah. Dan yang terakhir mendengar dan memutuskan tindakan dan persidangan kes berkaitan dengan hanya melibatkan semua pihak sebagai orang yang beragama Islam dan tuntutan harta melebihi Rm100.000.
Baiklah, seterusnya saya akan memberikan penerangan mengenai Mahkamah Rayuan Syariah. Mahkamah Rayuan Syariah mendengar dan memutuskan kesalahan terhadap keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Rayuan Syariah juga mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan semula terhadap keputusan yang telah dilakukan di Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, baik. Seterusnya adalah bidang kuasa Mahkamah Syariah yang mana Perlembagaan Malaysia di bawah Pindaan Perkara 121A iaitu Perlembagaan Persekutuan 1988 memberi Mahkamah Syariah bidang kuasa yang berasingan daripada Mahkamah Sivil yang mana ia bebas daripada campur tangan mahkamah biasa serta dianggap setaraf. Perlembagaan 1965 boleh membicara dan menghukum dengan hukuman penjara atau denda ke atas seorang Islam sahaja. Denda tidak melebihi RM1.000 sahaja atau 6 bulan penjara ataupun gabungan kedua-duanya. Ini adalah bidang kuasa Mahkamah Syariah yang diberikan oleh Perlembagaan Malaysia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan bentangkan slide yang seterusnya mengenai kes-kes yang berkaitan Mahkamah Syariah Negeri-Negeri. Okey, baiklah. Dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah ini ditentukan oleh Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Pindaan 1984. Okey. Setiap kesalahan-kesalahan jenayah syariah juga boleh dilihat daripada peruntukan daripada 3 tempat ini. Okey, yang pertama ni daripada kesalahan-kesalahan yang diperuntukkan di bawah Undang-Undang Pentadbiran Agama Negeri-Negeri. Okey, yang kedua ni diperuntukkan di tempat kesalahan-kesalahan di bawah enactment atau ordinan atau Akta Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri. Okey, baiklah, yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang di bawah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah yang secara khususnya memberikan peruntukan berkaitan dengan jenayah berkenaan. Okey, kesalahan yang berada di tempat ketiga juga boleh melibatkan kesalahan jenayah matrimoni seperti berpoligami di luar tanpa izin mahkamah atau penceraian di luar mahkamah. Okey, sehubungan dengan itu, Akta Kesalahan Jenayah Syariah Persekutuan telah membentuk beberapa kategori jenayah yang tertentu, iaitu yang pertama, kesalahan berkaitan akidah seperti menyebarkan doktrin palsu dan takfir. Okey, yang kedua pula berhubung dengan kesucian agama Islam dan institusinya seperti menghina perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Pihak berkuasa agama, perkara yang berkaitan fatwa, berkaitannya ingkar perintah mahkamah, berjudi, minum arak dan minum yang memabukkan, tidak menghormati bulan Ramadan, tidak menunaikan solat Jumaat dan tidak membayar zakat ataupun fitrah. Okey, yang seterusnya, dengan kesusilaan seperti sumbang mahram, pelacuran, hubungan sejenis, halwat, lelaki yang berlagak seperti pondan dan perlakukan tidak sopan di khalayak ramai. Okey, yang seterusnya, yang keempat, kesalahan pelbagai seperti membawa lari wanita yang sudah bersuami, menghalang sesebuah pasangan itu daripada melakukan yang dah menikah itu, melakukan menjalankan kehidupan sebagai suami isteri, menghasut suami isteri itu supaya bercerai atau meninggalkan kewajipan, menjual atau memberi anak kepada orang yang bukan Islam, khazaf, iaitu menuduh zina, mengutip zakat tanpa kebenaran dan menyalahgunakan tanda halal. Terima kasih. Kesimpulannya, Mahkamah Syariah telah mengalami perubahan dari sudut pentadbiran yang lebih cekap dan lebih efisien, di mana masyarakat telah memberi pengiktirafan kepada Mahkamah Syariah. Hal ini dapat dibuktikan melalui
berjaya mereka dalam mengatasi dan mengendalikan setiap kes-kes kekeluargaan, khususnya kepada masyarakat Islam serta kepada kes-kes jenayah syariah. Oleh yang demikian, perlunya pihak-pihak berkuasa dalam mengemukakan maklumat institusi seperti Mahkamah Syariah ini agar dapat membantu masyarakat awam, khususnya bagi masyarakat Islam di Malaysia, agar lebih memahami bidang kuasa Mahkamah Syariah di Malaysia. Sekian, terima kasih. Bye.